Tentangan tarikh lahir pengarang buku Kenapa Aku Meninggalkan Syiah. Buku ini hasil terjemahan dari buku yang berjudul Lillahi Thumma Littarikh. Kononnya karya seorang ulama Syiah dari Najaf bernama Sayyid Husain Al-Musawi yang tidak diketahui asal-usul kewujudan pengarangnya. Kitab ini tersebar luas dalam internet, kemudian diterjemahkan pula dalam bahasa Melayu yang dilancarkan oleh mantan Menteri Besar Kedah Azizan Abdul Razak dan kata aluan pensyarah Kolej Universiti Insaniah Dr. Abdul Aziz Hanafi. Buku ini juga tidak mencatatkan tanggal bila ia siap ditulis, namun mula dikesan tersebar pada tahun 1422 Hijrah atau tahun 2001 Masihi. Namun setelah diteliti, diketahuilah bahawa buku ini tidak lebih dari rekaan dan syarat dengan pembohongan. Salah satu bukti jelasnya ialah pertentangan tarikh-tarikh kelahiran pengarangnya. Dalam muka surat 105, pengarangnya menyatakan, dalam ziarah kami ke India dan pertemuan kami dengan ulama-ulama Syiah di sana, seperti Sayyid An-Naqawi, dalam nota kakinya menyebut As-Sayyid Dildar Ali bin Muhammad Mu'in An-Naqawi dilahirkan pada tahun 1166 Hijrah bersamaan 1753 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1235 Hijrah bersamaan 1820 Masihi. Dalam muka surat ke-210, pengarangnya menulis, semasa aku menziarahi India, aku bertemu dengan Sayyid Dildar Ali. Nota kakinya menyebut As-Sayyid Dildar Ali An-Nasirabadi 1753 hingga 1820 Masihi, juga dikenali sebagai Sayyid An-Naqawi. Perhatikan, tarikh kewafatan Sayyid Dildar Ali ini ialah 1235 Hijrah. Tahukah anda, penulis juga mengaku belajar dengan Imam Khomeini yang lahir pada tahun 1320 Hijrah. Dalam muka surat yang ke-83, pengarangnya menulis, ketika Imam Al-Khomeini tinggal di Iraq, kami berulang alik menemuinya dan menimba ilmu. Tempoh kewafatan Sayyid Dildar Ali dengan kelahiran Imam Khomeini ialah 1320 Hijrah tolak 1235 Hijrah bersamaan 85 tahun. Andainya penulis buku ini bertemu dengan Sayyid Dildar Ali tepat pada tahun 1235 Hijrah dan seandainya penulis sudah berusia 15 tahun manakala sejarah tertulis bahawa Imam Khomeini berangkat ke Iraq pada tahun 1385 Hijrah, nescaya tahun itu penulis bertemu dengan Imam Khomeini dalam keadaan sudah berusia 165 tahun. Dalam muka surat ke-168, pengarang menulis, Al-Imam Al-Khu'i juga turut mewasiatkan kepada kami semasa sudah hampir kepada saat kematian dengan wasiat. Dengan mengamati bahawa kematian Ayatullah Al-Khu'i pada tahun 1413 Hijrah, maka pengarang buku ini berusia kira-kira 193 tahun ketika itu. Dalam muka surat ke-24, pengarang menulis, adapun aku sendiri masih lagi menetap di Iraq, betul-betul di Najaf. Justru itu, menurut pengakuan mukadimah penulis ini, ia masih hidup ketika bukunya tersebar, iaitu sekitar tahun 1422 Hijrah. Maka penulis kitab ini hendaklah berusia lebih dari 202 tahun. Pengarang sekali lagi menyebutkan nama orang yang sudah lama meninggal dunia, iaitu Kashif Al-Ghita. Dalam muka surat ke-21, pengarangnya menulis, apa yang penting, aku menamatkan pengajian dengan cemerlang dan mendapat ijazah akademik bagi mencapai tahap ijtihad daripada ulama ulung di zaman ini, daripada Samahah Al-Sayyid Muhammad Al-Husain Kashif Al-Ghita
yang merupakan ketua Al-Hauzah An-Najafiyah. Seperti yang kita maklum bahawa almarhum Syekh Muhammad Kashif Al-Ghita lahir pada tahun 1294 Hijrah atau 1877 Masihi. Jikalau almarhum Kashif Al-Ghita mula mengajar pada usia 30 tahun, maka sekurang-kurangnya pengarang iaitu As-Sayyid Hussein Musawi telah belajar selama 5 tahun dan berjaya meraih tahap ijtihad pada usia 109 tahun. Berapakah usia pengarang dan bila ia dilahirkan? Dalam muka surat ke-152, pengarangnya menyatakan penyair terkenal di zaman itu berusia lebih tua darinya 30 tahun. Sahabatku seorang penyair yang hebat iaitu Ahmad Sofi Al-Najafi. Aku mengenalinya sebaik sahaja mendapat pangkat ijtihad dan kami berdua menjadi sahabat yang rapat walaupun berbeza umur di antara kami cukup jelas. Beliau lebih tua daripadaku 30 tahun atau lebih. Nota kaki menyatakan Ahmad As-Sofi Al-Najafi lahir pada tahun 1897 dan meninggal dunia pada tahun 1977 Masihi. Dilahirkan di Najaf, seorang penyair Iraq yang hebat. Jika kita tukar tahun ini ke kalender hijrah, bererti Ahmad As-Sofi An-Najafi lahir pada tahun 1314 Hijrah. Oleh kerana penyair ini 30 tahun lebih tua dari pengarang, maka diketahuilah pengarang lahir pada tahun 1344 Hijrah. Inilah tarikh lahir pengarang yang pertama, tetapi pengarang juga mendakwa bertemu dengan Sayyid Dildar Ali di India yang meninggal dunia pada tahun 1235. Tempoh kematian Sayyid Dildar Ali dengan kelahiran penulis ini sudah mencapai 109 tahun. Yang mana satukah yang benar? Ketika bertemu dengan Sayyid Dildar Ali, pengarang sudah lahir kemudian mengaku penyair Ahmad Sofi 30 tahun lebih tua darinya. Bererti ia lahir pada 109 tahun kemudian. Ada lagi satu tarikh lahir penulis yang dapat dikesan melalui dakwaan penerjemah buku ini dari bahasa Arab ke bahasa Parsi berjudul Ahlul Bait Az-Khud Defa' Mikonan. Terjemahan bahasa Parsi naskah PDF ini tersebar luas dalam internet. Dalam muka surat ke-21, penerjemah menulis mukadimah, Sana Ishon Aknun Nazdik Biznavat Solas. Usia beliau sekarang hampir 90 tahun. Oleh kerana penerjemahan dan percetakan buku ini dikesan pada tahun 1422 Hijrah, maka penulisnya hendaklah lahir kira-kira tahun 1332 Hijrah. Justru itu, usia kelahiran pengarang ini ada 3. Pertama, sudah lahir tatkala bertemu dengan Sayyid Dildar Ali di India yang meninggal dunia pada tahun 1235 Hijrah. Yang kedua, pada tahun 1284 Hijrah kerana usianya lebih muda 30 tahun dari Ahmad Sofi. Yang ketiga, 1332 Hijrah berasaskan dakwaan penerjemah buku ini dalam versi bahasa Parsi. Dari sini diketahuilah buku ini adalah rekaan golongan musuh Syiah semata-mata. Penulisnya adalah orang yang tidak diketahui asal-usul kelahirannya. Yang menghairankan ialah buku ini banyak dijual dan diedar di kalangan umat Islam tanpa usul periksa dan ramai pula yang percaya bulat-bulat isi kandungannya.